Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 7. Pada hari ini, kami akan membentangkan tugasan berkumpulan dalam kursus PPB 3033, Grup B. Untuk tugasan ini, kami telah memilih syarikat Skypark RAC Sdn Bhd. Untuk pengenalan, syarikat Skypark RAC ini bertapak di sekitar Subang Terminal. Syarikat ini ditemukan pada tahun 2008 dan mula beroperasi secara penuhnya pada Mac 2014. Target syarikat ini adalah untuk mensasarkan pesawat peribadi, khususnya untuk memarkir pesawat. Syarikat RAC juga menyediakan perkhidmatan yang lain seperti permit, catering dalam penerbangan, penyelarasan bahan api. Kami telah menjalankan sesi temu bual bersama Puan Mazlina binti Muhammad, iaitu seorang pengurus komersial bagi syarikat Skypark RAC ini. Berdasarkan perkongsian Puan Mazlina, syarikat Skypark RAC ini menekankan budaya teamwork dan multitasking. Puan Mazlina juga menjelaskan gaya kepimpinannya yang fleksibel dan mesra yang memberikan impak positif untuk membina hubungan yang kukuh dalam pasukannya. Antara servis yang disediakan oleh syarikat Skypark RAC antaranya adalah perkhidmatan kapal terbang, perkhidmatan bahan bakar dan perkhidmatan kru dan penumpang. Setiap organisasi mestilah mempunyai visi, misi dan objektif sebagai panduan dan hala tuju. Untuk visi Skypark RAC adalah mencapai kecemerlangan dalam kepakaran dengan memberi manfaat kepada alam sekitar, ekonomi dan masyarakat. Untuk misi pula, menyampaikan produk dan perkhidmatan berkualiti secara bertanggungjawab melebihi jangkaan pelanggan. Manakala objektif pula menjadikan kemudahan hangar bersepadu dan perkhidmatan penerbangan dalam menyediakan as a one-stop center serta dapat memenuhi permintaan penerbangan serantau. Untuk segmen persekitaran pengurusan, syarikat Skypark RAC mengamalkan pengurusan secara sistematik. Skypark RAC Berhad menekankan strategi ketangkasan dan semangat positif dalam menghadapi cabaran dengan Key Performance Indicators KPI untuk setiap pekerja. Selain itu, syarikat Skypark RAC mengamalkan strategi jangan mudah putus asa dan setiap teguran untuk memperbaiki diri ke arah lebih baik. Puan Mazlina telah mengongsikan beberapa cabaran yang dihadapi oleh syarikat. Antaranya adalah syarikat Skypark RAC mengalami konflik dalam pelan pembangunan semula lapangan terbang Subang walaupun mendapat kelulusan. Oleh kerana kos yang tinggi, untuk pembangunan semula lapangan terbang Subang, Skypark terpaksa ditunda. Dari segmen perancangan pula, berikut adalah analisis SWOT. Yang pertama adalah dari segi kekuatan. Pekerja yang komited memegang tanggungjawab dengan amanah, mengenali dan melayani pelanggan dengan baik. Yang kedua, daripada segi kelemahan. Kekurangan dari segi peralatan sokongan tanah. Kekurangan kesedaran jenama. Yang ketiga pula, ancaman. Terdapat persaingan di kawasan sekitar. Dan yang terakhir adalah peluang. Persaingan dalam industri masih lemah. Berikut adalah strategi yang digunakan syarikat Skypark RAC. Yang pertama adalah layanan terhadap pelanggan. Yang kedua adalah menaik taraf peralatan. Yang ketiga, media sosial. Yang keempat, pekerja. Berikut merupakan carta organisasi bagi syarikat Skypark RAC. Organisasi Skypark RAC Sdn Bhd mempunyai rantaian arahan yang diketuai oleh seorang pengurus besar yang dibantu oleh 10 orang pengurus di bawah beliau. Pengkhususan kerja dalam bidang penerbangan memerlukan pengalaman. Untuk segmen kepimpinan pula, sikap seorang pengurus. Seorang pengurus haruslah memiliki sifat yang adil. Yang kedua, menyelesaikan masalah bersama. Dan yang ketiga, pengawalan emosi. Terdapat banyak tugas-tugas pengurus yang harus dilakukan. Antaranya, memantau kedatangan pekerja, mengambil langkah yang berkesan bagi mengatasi pekerja bermasalah, melakukan penilaian prestasi pekerja dan memberi penghargaan. Terusnya adalah tanggungjawab sosial korporat. Yang pertama adalah Selangor Aviation Show. Diberi kepercayaan oleh kerajaan negeri, memberi peluang kepada masyarakat melihat badan dan komponen pesawat dengan lebih dekat. Seterusnya, rangkaian perniagaan. Hubungan kerjasama yang baik bersama penyewa-penyewa, mengamalkan konsep lessor dan lessee, mengadakan jamuan makan dan bertukar idea. Berikut merupakan gambar-gambar bagi aktiviti di Selangor Aviation Show. Yang terakhir adalah kawalan. Terdapat 3 kepentingan pengawalan. Yang pertama, melihat pencapaian matlamat dan strategi. Yang kedua, menambah baik prestasi syarikat. Yang ketiga, pengukuran prestasi individu dan kumpulan. Kawalan terbagi kepada 2, iaitu kawalan dalaman dan kawalan luaran. Untuk kawalan dalaman, gabungan audit dalaman, dasar organisasi dan prosedur kerja. Yang kedua, polisi organisasi sebagai panduan untuk pengurus. Yang ketiga, prosedur kerja dalam menjalankan aktiviti atau tugas. Untuk kawalan luaran pula, pertama adalah audit luaran, yang kedua peraturan dan yang terakhir adalah undang-undang. Apa yang dapat disimpulkan adalah ketiadaan pesaing dapat membuka peluang kepada sesebuah organisasi. Yang kedua adalah pembaharuan dan perubahan perlu dibuat pada setiap tahun. Dan yang terakhir, bekerjasama dan berani perlu dilakukan oleh semua pihak. Itu sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.